Okey, kali ini dalam Benda Boleh Bincang, kita nak bincangkan tentang isu bully, cyber dan juga body shaming. Dan hari ini kita ada guest yang untuk bincangkan topik ini. Di sebelah kanan saya kita ada Araf Aziz. Araf Aziz merupakan seorang TikToker dan seorang penyanyi. Di TikTok, Araf Aziz ada 200,000 followers. Okey, dan di sebelah kiri saya pula kita ada Encik Iman Hafiz, merupakan seorang pakar psikologi dari UiTM. Kita tahu yang TikTok ni sekarang jadi trend, budak-budak muda sekarang kan. So, boleh Araf kongsikan macam mana Araf boleh start mula buat TikTok? Apa yang buatkan Araf rasa macam I want to go on TikTok, nak buat something, nak create content? Actually saya terdedik nak buat konten dekat TikTok ni start 2018 sebenarnya. Masa tu saya banyak aktif dekat Instagram, and then saya upload dekat TikTok lepas tu, and then start tahun lepas saya punya konten dah makin blow up, and then I keep continuing untuk buat konten. Bila Araf mula nampak yang Araf punya comment section tu dah semakin negatif, dah macam tak sedap untuk dibaca dah? Actually dari awal lagi start buat TikTok, dan daripada Instagram pun banyak yang negative comment. Cuma bila ada time free baru baca. Kadang-kadang just ignore je. I see. Okey, soalan untuk Encik Iman pula kan. Apa itu body shaming dan kenapa body shaming itu boleh terjadi? Okay, body shaming ni kalau ikut Dewan Bahasa Pustaka nama dia kecam badan. So body shaming ni adalah merupakan bila mana kita melakukan satu komen yang negatif yang boleh mendatangkan satu benda yang memberikan kesan impak pada seseorang itu, yang orang kata boleh terasa, boleh kecil hati, boleh rasa marah, down dan sebagainya. Body shaming ini selalunya dirujuk kepada orang yang ada bersaiz besar. Tetapi jangan dilupakan juga orang yang bersaiz kecil pun dikira body shaming bila kita kata kau ni kurus sangat lah. Even warna kulit pun kalau kita mengejek sampai tahap menghina, dia kira dah body shaming. Dan body shaming juga boleh berlaku pada diri kita sendiri. Kita sendiri cakap aku ni aku gemuk, aku rasa aku tak ni. Dia bukan hanya kita cakap orang, termasuk kita cakap kat diri kita sendiri pun digelar body shaming sebab kita sendiri downgrade diri kita sendiri. Bila Araf baca komen-komen yang shaming Araf punya fizikal, apa yang Araf rasa? Araf kan dilahirkan humbing. So diorang kaitkan I punya humbing tu dengan konten. Dia macam menghina fizikal. Araf dah lali dah sebenarnya. So I just take positive things. Just tak payah fikir sangat sebab I pun ada kerja lagi nak fokus. Tu salah satu cara untuk saya avoid untuk rasa insecure dengan diri sendiri. Actually kita sendiri dah kena terima diri kita tau. So even though ada negative comments, kita boleh tak ambil kisah sangat. Bagi saya, isu body shaming yang dilakukan tanpa sengaja sebenarnya tetap satu perkara yang salah, tapi dia bergantung kepada penerimaan orang yang di body shaming. Sebab benda ni adalah satu benda yang sensitif kan. Jadi terpulanglah pada orang tu sama ada dia boleh menerima sebagai gurauan, ataupun kalau dia terasa orang yang melakukan body shaming tu kena sedar dirilah, kena minta maaf, kena bertanggungjawab atas apa yang telah diperkatakan. Kenapa mesti kena sentuh isu-isu sensitif? Sebagai contoh tentang bentuk badan seseorang, kenapa menjadikan itu sebagai bahan lawak, sedangkan banyak lagi benda, topik lain yang kita boleh jadikan satu bahan jenaka. Orang cakap yang budaya kita ni dia macam berubah sikit. Orang-orang dulu macam kalau cakap main lepas tak ada orang nak terasa pun, betul tak? Tapi orang sekarang macam makin sensitif. Adakah itu benda yang buruk ataupun sensitivity tu datang dengan benda yang baik sebenarnya? Masyarakat Malaysia lah bukan masyarakat Melayu saja. Masyarakat Malaysia ni kita terikat dengan kesopanan. Even dalam rukun negara kita kan, kelima kesopanan dan kesusilaan. Kita ni ada adab, ada sopan santunnya. Sebelum kita nak melontarkan sesuatu tu, kita fikir dulu kan dalam hati, kalau aku cakap macam ni kan, apa orang tu rasa? Kalau kita susah nak macam tu kan, kita fikirlah, kalau orang tu cakap tu kat aku, apa aku rasa? So sebelum kita membuatkan komen itu, kita cuba fikir balik untuk berkata sebelum kita melontarkan sesuatu komen tu lah. I see. Okey, Araf memang suka menyanyi dan kita dekat TikTok pun Araf menyanyi kan. So bila Araf menyanyi, ada tak macam dapat komen-komen yang negatif yang Araf rasa macam memberi kesan kepada passion Araf tu, ataupun Araf macam
Tak ada, saya memang suka menyanyi, saya akan teruskan menyanyi. Anda rasa macam mana? Okey, pernah tak dulu sekitar 2012 saya banyak buat cover dekat YouTube and masa tu saya terima banyak negative comments daripada senior and then saya pernah tutup account tu and around 2018 saya buat comeback, saya cover balik lagu. Okey, macam mana daripada buat cover kena kecam sampai tutup akaun tu kan. Tapi sampai sekarang dah ada single sendiri. Macam mana boleh sampai situ? Saya cakap diri saya kan suka menyanyi, so saya rasa macam I should not give up. I should ignore the negative comments. Just buat je anything you want to do. Just face it all. Apa yang Araf buat untuk macam maybe kurangkan ataupun cegah sikit ke atau macam mana daripada dapat benda-benda negatif macam ni dalam page Araf sendiri? Okey. Actually dalam TikTok ataupun Instagram kita ada option untuk hide comment. Kata-kata ataupun any words yang kita rasa akan trigger kita punya insecurities, kita boleh hide. So itu salah satu cara. Satu lagi, kita busykan diri dengan live kita untuk kita kurangkan baca komen negatif so that kita boleh kita tak akan rasa down bila baca komen. Bagi pendapat Encik Iman pula, macam mana kita boleh kawal keadaan ni daripada dia jadi lebih keterlaluan, over? Saya rasa semua pun dah mengetahui bahawa atar komunikasi dan multimedia pun ada spesifik untuk komen-komen yang boleh menyebabkan menyakiti hati, rasa nak macam memberikan satu komen negatif. Pun ada satu atar yang boleh menyebabkan kena denda, tak silap saya tak lebih daripada RM50,000 dan boleh dipenjarakan. So maknanya benda ni adalah serius. Apakah kesan body shaming kepada mangsa-mangsa body shaming ni? Kesan-kesan kalau kita tengok kan daripada body shaming ini, first di mana kalaulah kita body shaming orang tu terlalu kurus kan, orang terlalu kurus lah, so dia akan ada stress eating, nak makan banyak sampai dia tak kisah makan apa pun, yang mungkin menyebabkan kesihatan pula, masalah kesihatan. Dan kedua, mungkin dia ada social anxiety, bila mana dia rasa macam orang perhatikan dia, apa yang dia buat rasa salah kan, so menyebabkan dia takut nak berjumpa dengan orang, dia takut nak bergaul dengan orang. Dan ketiga, mungkin dia terlalu stres sangat yang boleh menyebabkan kemurungan, which is sangat teruk lah kan, sebab dia rasa tertekan dengan komen-komen negatif. Dan yang kita risau, kalau last sekali kita takut dia ada kecenderungan, minta maaf kalau saya cakap, dia menamatkan riwayat dia sendiri. So kita kalau boleh nampak, walaupun benda tu hanya komen saja, cakap je, tapi dia beri kesan yang sangat-sangat besar dan panjang. Macam tadi Encik Iman ada cakap yang mungkin mangsa cyberbully ataupun body shaming ni dia akan rasa takut nak jumpa orang semua tu. Macam Araf sendiri, bila terima komen-komen yang negatif macam ni, Araf ada tak masa keluar rumah ke, nak pergi kerja ke, rasa macam takut nak pandang atas ke, nak pandang lantai je, rasa macam tu, ada tak? Kadang-kadang ada juga rasa takut tu. Tapi actually kita perlukan someone untuk meluahkan. So kita kena cari someone, jangan bersendirian kat rumah, seek for help. Bila kita meluahkan, kita akan rasa lega. Macam untuk Araf sendiri, sebagai seorang content creator, Araf rasa macam okey ke kalau kita macam jadikan TikTok ataupun social media platform lain sebagai career? Career, okay. Personally, benda ni kena balance tau. If you are creative, then go ahead. Sebab it's all about being creative. It's all about making creative content untuk attract audience. Who knows, it can help you to generate income kan. Sebab kadang-kadang orang akan ingat, oh okay, aku nak jadi content creator one day. So tak payah study. Tak boleh. Kita kena balancekan benda tu. Education is important. So make sure you nak buat something, make sure you have a good education. Nak buat apa sekali pun kena dapatkan ilmu dulu lah. Ilmu tu penting. Okey. Ada tak nasihat untuk orang-orang macam ni? Maybe ada benda yang dia perlu bersedia ke, ataupun ada maybe tukarlah plan kau. Ada tak? Bukanlah kita kata terus kita menghalang benda ni bahaya, tak. Dia mengikut peredaran zaman kan. Tapi yang penting apa yang kita buat itu mengikut batasan. Kita sebagai orang Melayu dan orang Islam, saya setuju dengan Araf, bila kita kena ada knowledge. Bila someone yang produce satu content yang knowledge dengan orang yang tak ada knowledge tu, nampak perbezaannya. Biarlah kita sendiri yang kita buat content tu dalam keadaan memang kita nak bagi something dekat penonton yang bila tengok dia dapat sesuatu benda yang baik. Bukannya bila tengok tu buatkan lagi dia rasa tak pandai dan ni. So benda tu ada masalah, cuma cara kita menggunakan. Yang penting jangan buat orang marah.
Betul. Budak-budak sekarang suka buat orang marah. Janji viral. Okey, akhir sekali lah untuk penutup ni kita nak dengar dulu Araf mungkin boleh bagi kata-kata akhir untuk keyboard warrior. Okey, kepada anda semua, please saya menyuruh anda semua untuk jaga kata anda. Just before you comment ke, before you bercakap dekat seseorang ke, make sure kita tak menyakiti hati orang lain. Sebab mungkin ianya bagi kita tak meninggalkan kesan, tapi actually mungkin orang ataupun masa sendiri akan rasa down. Dan kepada anda semua yang rasa down, please seek for help. Please cari someone untuk meluahkan, so that you akan rasa better. Encik Iman pula nasihat untuk mungkin keyboard warrior adik-adik di luar sana. Okey. Saya bagi dua nasihat kot. Satu nasihat untuk mangsa dan satu nasihat lagi untuk pemangsa. First kali yang kepada yang menghadapi ini, you kena ada self compassion ataupun orang panggil apa, menghargai diri. Okey, kadang dia akan jumpa macam self destructive yang rasa macam nak rosakkan diri sendiri. Kena fikir walaupun you rasa macam ada 1000 orang rasa macam komen buruk kat you kena fikir ada juga orang lain di sekeliling you yang support you, yang masih lagi bagi kasih sayang dekat you. So you fikir tu. Yang penting apa yang you buat tu adalah benda yang betul, yang memang diikut panduan kita sebagai orang Melayu dan orang Islam. Please love yourself. Itu untuk yang ni. Kepada yang pemangsa, jangan gunakanlah masa yang terluang untuk mengomen untuk komen benda-benda negatif tu kepada benda yang lebih bermanfaat. Dan please letakkan sifat empathy. Kalau kita nak komen, kita fikir orang tu akan rasa kalau aku komen macam ni. So itulah, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi itu dia kesimpulannya, cyberbully dan body shaming itu salah. Salah tetap salah. Okey, kita tahu orang ada masalah apa, orang rasa apa, orang alami apa. Jadi kita, orang yang main social media ni, orang yang komen-komen, scroll-scroll ni, kita jagalah hati masing-masing. Bukan untuk virus je kena kita jaga kita. Hati pun kena kita jaga kita juga. Jadi, itu saja untuk kali ini. Benda boleh bincang kan? Betul. Betul.